Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Rabu 13 Julai 2022. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Blueprint Perumahan 3.0 MINDEF naik taraf lebih 12,000 rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera. Draft RUU anti lompat parti dibentang di Dewan Rakyat 18 Julai ini. Kebajikan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk veteran dan warga awam ditambah baik menerusi Blueprint Perumahan 3.0 atau BP 3.0 Kementerian Pertahanan. Matlamatnya memastikan pelaksanaan agenda perumahan MINDEF yang bermula tahun ini hingga 2030 teratur. Bagi meneruskan kesinambungan Blueprint 1.0 dan Blueprint 2.0, Blueprint 3.0 pula akan menumpukan kepada penyediaan baki keperluan 12,733 unit rakhmat seluruh negara menerusi 5 fasa bermula tahun 2023 sehingga tahun 2030. Di bawah program selenggara dan naik taraf, sasaran 80% daripada 7,292 unit rakhmat yang sedia ada akan dinaik taraf, termasuk pengubah suaian daripada 2 unit kepada 1 unit. Dan pada masa yang sama, perabot lama yang telah rosak akan diganti dengan perabot yang baru. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berucap pada Majlis Pelancaran Blueprint Perumahan 3.0 Kementerian Pertahanan di Ibu Negara. Hasil pelaksanaan Blueprint Perumahan 1.0 dan Blueprint 2.0 4,200 unit rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT yang baru berjaya disiapkan dan diduduki. 552 unit RKMAT lagi dijangka siap dan boleh diduduki selewat-lewatnya hujung tahun ini dan lebih 1,000 RKMAT diselenggara. Ia tidak termasuk pembinaan rumah mampu milik di bawah program Satu Anggota Satu Rumah SASAR dan Inisiatif Perumahan Veteran. Dalam pada itu, kerajaan akan mempertimbang kaedah-kaedah perolehan secara penswastaan seperti Bina Pajak Senggara Pindah BLMT atau Land Swap. Tujuannya agar matlamat Blueprint Perumahan 3.0 Kementerian Pertahanan dapat dicapai bagi meringankan beban keuangan yang terpaksa ditanggung. Datuk Hisham sebut sebentar tadi, di bawah RMK 12, 5 projek perumahan rakhmat telah diluluskan. Ini membuktikan bahawa kerajaan komited untuk menjadikan agenda perumahan MINDEF sebagai keutamaan dalam perancangan pembangunan negara dan sering dibincangkan oleh pengurusan tertinggi kementerian.
Pada majlis sama, Perdana Menteri turut melancarkan Coffee Table Book bertajuk Ismail Sabri Yaakob, Teraju Keselamatan Depani Ancaman COVID-19. Buku ditulis pengarah media dan komunikasi strategik Pejabat Perdana Menteri, Datuk Ruhaidini Abdul Kadir. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berpandangan program Fellow Perdana memberi peluang kepada peserta belia untuk memahami selok-belok pentadbiran negara. Malah, program pembangunan belia itu wajar diteruskan dan diperluas agar lebih ramai anak muda berbakat mendapat pendedahan pelbagai aspek. Bukan saja belajar tentang bagaimana handle parlimen, bagaimana menteri handle menjawab di parlimen dan sebagainya, melihat debate di parlimen, tetapi satu perkara yang tak boleh dipelajari iaitu politik juga boleh dipelajari sewaktu menjadi fellow. Ikut menteri balik apa yang menteri buat di kawasan dan sebagainya. Kita waktu jadi student, saya pun pernah jadi student, kita mempunyai berbagai-bagai persepsi terhadap orang politik, berbagai-bagai persepsi terhadap menteri dan sebagainya. Menteri macam ni, menteri mewah, menteri macam ni dan sebagainya. Jadi bila berada dengan menteri, boleh tahulah susah senang hidup sebagai menteri. Bagaimana menteri nak menyelesaikan masalah, duduk kat ofis sampai pukul 12 malam tak balik lagi pun ada. Bagaimana menteri kerja 7 days a week, 24 hours a day. Beliau berucap pada majlis penyerahan program Fellow Perdana dan Fellow Korporat 2022 di Putrajaya. Kali ini seramai 110 peserta Fellow Perdana dan Fellow Korporat ditempatkan bersama-sama mentor masing-masing yang terdiri daripada ahli jemaah menteri dan syarikat korporat terpilih. Program Fellow Perdana dilaksanakan Kementerian Belia dan Sukan sejak 2013 bertujuan melatih belia berpotensi dengan kemahiran aras tinggi di samping melibatkan mereka secara langsung dengan penggubalan dan pembentukan dasar kerajaan. Draft Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat pada 18 Julai ini. Sesi perbahasan dicadangkan pada 27 dan 28 Julai tertakluk kepada budi bicara yang dipetua Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, penyata dan pindaan perlembagaan akan menjadi rujukan semua ahli Dewan Rakyat. Ia diputuskan pada mesyuarat jawatankuasa pilihan khas menimbang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti hari ini. Garis masa libat urus bahagian hal ehwal undang-undang dan Jabatan Peguam Negara AGC bersama ahli Dewan Rakyat Kerajaan pada 25 Julai dan libat urus bersama ahli Dewan Rakyat Pembangkang 26 Julai. Sesi libat urus bersama ahli Dewan Negara dicadangkan pada 8 Ogos. Bacaan kali pertama di Dewan Negara dicadangkan pada 9 Ogos, diikuti bacaan kedua 10 Ogos. Selepas diluluskan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, RUU akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong antara 11 hingga 26 Ogos untuk diperkenankan. Pewartaannya dijangka antara 29 Ogos hingga 2 September depan. Tindakan tegas akan diambil terhadap pengilang pembungkusan minyak masak bersubsidi yang didapati menyeludup bekalan ke negara jiran. Tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, ia termasuklah menggantung atau menarik balik lesen operasi jika didapati bersalah. Kalau kita dapat bukti, kalau kita dah putuskan dan mengetahui sebenarnya, ada undang-undang tertentu, ada peraturan tertentu kita akan kenakan kepada mereka. Ya, satu daripadanya kalau dilihat sebagai sejauh mana, setakat mana masalah itu dari segi mungkin nilainya dan sebagainya, kita boleh gantungkan
operasi dia, ataupun kita boleh tarik balik lesen mereka. Tapi ia tak takluk kepada setakat mana kesalahan itulah. Beliau berkata demikian pada sidang media program Walkabout Pemeriksaan dan Pemantauan Harga Barang di Putrajaya. Tambah beliau, mereka yang didapati bersalah boleh disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Isu ketirisan minyak masak bersubsidi turut dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet hari ini dan memutuskan untuk bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang lain bagi membantras jenayah terbabit. Terdahulu, Pengerusi Pasukan Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa mendedahkan berkemungkinan ketirisan minyak masak bersubsidi ke negara jiran didalangi pihak tertentu. Keperluan asas harian mencukupi dan dijual pada harga yang ditetapkan kerajaan. Ia termasuk ayam, telur dan minyak masak paket bersubsidi. Tinjauan Persatuan Pengguna Kedah Kek di Pasar Besar Alostar mendapati ayam dijual pada harga RM9.40 manakala telur pada harga RM4.20 10 biji dan minyak masak paket bersubsidi dijual dengan harga RM2.50. Presidennya Muhammad Yusrizal Datuk Muhammad Yusof berkata harga tersebut disifatkan berpatutan dan tidak merugikan peniaga dan pengguna. Kita juga harap supaya pengguna tidak membeli secara panik. Janganlah beli terlampau banyak minyak paket, minyak masak ni simpan di rumah sehingga kan orang lain tidak dapat membeli. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Pihaknya akan terus membuat pemantauan harga bagi memastikan peniaga tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga barang keperluan seperti yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Sementara itu di Pulau Pinang, orang ramai akui harga barang keperluan di pasaran berpatutan dan mengikut seperti yang ditetapkan KPDN HEP. Alhamdulillah bang, harga pasaran yang saya nampak ni yang daripada gembor-gemborkan kata harga pasaran naik apa semua. Tapi saya tengok harga pasaran masih boleh dibeli ya bang, dan harga pun berpatutan dengan yang ada kemampuan kita yang ada pada masa ni. Itu kerajaan pun baik, ada bagi kita gaji naik apa semua. So alhamdulillah lah bang. Alhamdulillah lah setakat ni kita masih mampu beli lagi lah bang. Dalam masa ni jihad tentang makanan satu pandangan yang baik lah. Bagi saya pandangan yang baik atas usaha kerajaan untuk membantu rakyat dari segi gaji tu, dari segi barang asas ni. Lebih baik lah bang. Dalam keadaan baik lah kita boleh cuba naikkan sama-sama dengan harga naik yang diproduk kapita tu, tapi masih kekal lagi harga tu. Harga pasaran saya masa kini semuanya okey lagi, bukannya tinggi sangat. So kerajaan masih tolong orang-orang macam B40, kerajaan masih tolong, tapi taklah tahap sampai orang nak kemiskinan, kebuluran, taklah sampai tahap itu. Tapi harga saya tengok patutan lagi. Kerajaan kena kawal. Kalau kerajaan tak kawal, memang tak patutlah. Sebab kerajaan kawal barang-barang harga tu, memang kita support sama kerajaan tu. Setakat sekarang ni, di kedai kami ni kira tak ada masalah apa. Harga barangan ni masih lagi maintain macam biasa. Yang naik sikit-sikit tu ada lah. Okay? Jadi kira daripada pelanggan pun mai di kedai, dia tak pernah ada bersuara kata harga mahal ke apa, tak masih lagi macam biasa. Jadi kira masih lagi kedai kami ni masih lagi terkawal dengan harga-harga barang ni semua. Bagi saya setujulah. Kalau kata kerajaan beli 40 ni semua saya setujulah. Tapi saya harap kekalkanlah untuk bantuan kepada rakyat. Warga wilayah Persekutuan berpeluang berbelanja barangan keperluan asas termasuk ayam dan telur ayam pada harga lebih rendah berbanding harga siling ditetapkan. Ini direalisasi menerusi jualan rakyat MyGrocer at wilayah yang berlangsung selama 6 bulan bermula esok. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata program yang menawarkan barangan asas lain seperti ikan, sayur-sayuran dan makanan kering itu akan dilaksana di setiap projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA di Ibu Negara.
Ia melibatkan peruntukan berjumlah 3.48 juta ringgit. Sementara di Labuan, jualan akan dilaksana di beberapa kedai terpilih. Jelasnya, setiap penerima manfaat mestilah terdiri daripada warga negara Malaysia. Mereka akan menikmati pembelian seekor ayam dengan kadar subsidi sebanyak RM3 seekor serta dapat berjimat 50 sen apabila membeli 10 biji telur ayam grade B. Datuk Seri Dr. Syahidan berkata, kira-kira 147,000 penduduk di 61 PPR dan PA di Kuala Lumpur serta 19,000 penduduk dari kumpulan B40 di Labuan bakal menerima manfaat ini. Dengan harga RM3.50, mahasiswa boleh menikmati set makan tengah hari atau malam. Itu yang diperkenalkan Universiti Putra Malaysia UPM melalui program menu kasih pelajar keluarga Malaysia sejak 8 Julai lalu. Ia selaras pelaksanaan program bakul makanan siswa keluarga Malaysia yang dilaksanakan di institusi-institusi pengajian tinggi sebelum ini. Ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami. Tinjauan saya di salah sebuah kafe di UPM mendapati harga makanan dijual serendah RM3 hingga RM3.50 bagi setiap menu. Saya dimaklumkan sebelum ini harga makanan yang dijual adalah sekitar RM7 hingga RM8. Sebanyak 6 menu disediakan, antaranya set nasi berlauk, telur ayam dan tempe, set nasi, ayam, sup, sambal, salad dan timun. Dengan harga serendah itu, mahasiswa bukan sahaja mendapat hidangan yang enak dan lengkap, malah bernutrisi. Okey, sebelum ni ayam RM4, ikan pun RM4, tapi sekarang dah RM3, so bahagialah dia punya makanan tu. Kebaikan kepada student dapat jimat duit lah dengan boleh simpanan. Boleh buat simpanan based on jimat tu, duit makan. Saya rasa kalau dapat makanan RM3, RM3.50 tu, mahasiswa dapat makan 2 kali sehari lah. Kalau biasanya, kalau harga RM5-6 kan, mestilah makan sekali je kan nak jimatkan kos. Sementara itu, pengusaha dan penyedia perkhidmatan makanan akui moratorium bayaran sewa selama 6 bulan oleh Kementerian Pengajian Tinggi berjaya membantu mengurangkan beban mereka. Dengan moratorium yang terkini, pihak kami boleh bagi harga yang murah lah pada siswa. Kalau macam saya ayam tu, satu keping saya jual RM4. Saya kerat 2 ke kerat 3, jadi saya letakkan harga satu keping tu kecil-kecil lah sikit kan. Jadi RM2.50. Ayam tu RM2, nasi RM1. Dengan salad, dengan timun sikit, dengan sup ke, kuah ke, jatuh RM3.50 lah. Berapa Kak? RM3.50. Ya. Terima kasih Kak. Baik, ini merupakan menu yang ditawarkan di kafe UPM yang betul-betul menjamin kos sara hidup bagi seseorang mahasiswa. Jika kita lihat, ini adalah menu yang telah diberikan kepada saya yang berharga RM3.50. Disediakan salad, disediakan ayam, kari dan juga sambal belacan. Dan sudah tentunya, ia lazat dan berkhasiat bagi mahasiswa yang ingin makan di kafe ini. Selain menjamin kos sara hidup bagi seseorang mahasiswa, secara puratanya, mereka hanya perlu membelanjakan di antara RM3 hingga RM3.50 bagi sesuatu menu seperti ini. Muhammad Chinasami, RTM. Kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
Saksikan siaran langsung rasmian Hari Peneroka Felda 2022 Peringkat Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 14 Julai 2022. Pukul 10 pagi bertempat di Felda Rentam, Bera Pahang. Di TV1, saluran berita RTM dan rtmklik.rtm.gov.my. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Bersua kembali. Malaysia kekal berada pada landasan pertumbuhan yang baik di sebalik pelbagai ketidaktentuan faktor luaran yang turut mempengaruhi prospek ekonomi global. Penganalisis ekonomi INSAFE University, Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid berkata, asas kukuh disokong data ekonomi terkini meletakkan negara di trajektori pemulihan positif tahun ini. Negara diunjur mencapai pertumbuhan antara 5.3 dan 6.3% tahun ini. Ramalan selari tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia masing-masing sebanyak 5.75% dan 5.5%. Melihat kepada unjuran yang dilakukan bukan sahaja oleh Bank Negara Malaysia dan Kerajaan Malaysia, malah Jabatan Statistik, begitu juga agensi rating luar yang telah mengunjurkan bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia mampu mencapai 6.1% pada tahun ini. Ini menunjukkan kita berada pada landasan yang baik. Dan rating Malaysia oleh S&P juga telah bertambah baik daripada B ke A tolak. Dan begitu juga kita daripada negatif ke stabil. Mengulas peruntukan subsidi kerajaan mencecah lebih 77 bilion ketika ini, ia perlu bagi memastikan kestabilan harga dan kelangsungan hidup rakyat. Kerajaan mampu mengimbangi pemberian subsidi menerusi kutipan hasil lebih tinggi disumbang beberapa faktor. Lagi meningkatkan hak hutang statutori, saya rasa hasil negara juga insya-Allah akan bertambah, dan bila kita kata hasil sawit meningkat, hasil petrol meningkat, ini secara tidak langsung juga memenuhkan kantung negara. Walaupun saya tahu ada kegusaran di luar sana di media sosial memperbincangkan bahawa Malaysia diambang stagflasi dan juga hyperinflasi, bagi saya ini adalah satu perbincangan yang tidak langsung tepat. Semalam Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz optimis negara akan terus mencatat pertumbuhan positif tahun ini berikutan kepelbagaian ekonomi negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sedang meneliti langkah mengetatkan tata cara jualan dalam talian, khususnya membabitkan barangan kawalan dan bersubsidi. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, tujuannya bagi mengekang ketirisan dan penyelewengan subsidi. Menerusi ciapan akaun Twitternya, beliau memaklumkan 38 iklan penjualan minyak masak paket dan botol di dua platform dalam talian terkenal telah diarah diturunkan. Penguatkuasaan mulai 1 hingga 12 Julai lalu menggempur 18 premis yang mempunyai alamat penjual pada platform tersebut. Pemeriksaan lanjut menemukan bekalan minyak masak paket dan botol, 255 paket minyak masak 1 kilogram dan 41 botol minyak masak dalam kemasan 500 gram, 1 kilogram, 2 kilogram dan 3 kilogram disita, membabitkan nilai rampasan keseluruhan RM1,495.50. Satu kes direkodkan mengikut Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan PKB 1974. Kes kedua mengikut Seksyen 20/1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kedua-dua kes sedang dalam tindakan mengikut saluran undang-undang di bawah bidang kuasa KPDN HEP. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 20 Julai.
Saudara, untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul. Silakan Syairul. Baik, terima kasih. Piala AFF bawah 19 tahun, Harimau Muda melangkah ke final. Jodoh Brad Maloney dan FM berakhir. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan kejohanan bola sepak Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF bawah 19 tahun. Skuad muda negara melangkah ke pentas akhir dengan penuh bergaya selepas menewaskan Vietnam 3-0 pada aksi separuh akhir di Bekasi, Indonesia hari ini. Pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Patriot Chandrabaga itu, Malaysia berjaya mendahului pada minit ke-26 menerusi jaringan Adam Farhan Faizal. Selepas itu, walaupun kedua-dua pasukan saling berbalas serangan, kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Babak kedua perlawanan pula menyaksikan Vietnam cuba untuk menyamakan kedudukan dengan mengasak ke gol Malaysia. Namun, skuad kendalian Hassan Sazali Waras yang berjaya menambah jaringan pada minit ke-70 menerusi Haikal Hakimi Hairi dan Haikal Danish Haizun ketika permainan berbaki 3 minit. Malaysia dijadualkan bertemu sama ada pasukan Laos atau Thailand yang turut bertemu pada satu lagi aksi separuh akhir malam ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM hari ini mencapai kata putus melepaskan khidmat Ketua Jurulatih bawah 23 tahun Brad Maloney. Ia dicapai secara persetujuan bersama kedua-dua pihak. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung FM Muhammad Saifuddin Abu Bakar selepas mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan yang dipengerusikan Presiden Persatuan Datuk Hamidin Muhammad Amin dan turut dihadiri Maloney siang tadi. Terdahulu Datuk Hamidin membentangkan laporan prestasi pasukan kendalian Maloney pada Sukan C 2021 di Vietnam pada Mei lalu dan Piala Asia bawah 23 tahun 2022 di Uzbekistan pada Jun lepas di Wisma FAM. Pengendali dari Australia itu dalam masa sama merakamkan ucapan terima kasih kepada FAM kerana memberi peluang beliau berkhidmat sejak 2014. Maloney, 50 tahun, bermula sebagai penolong jurulatih bawah 23 tahun kebangsaan kepada Datuk Ong Kim Swee sebelum dilantik sebagai Ketua Jurulatih bawah 19 tahun kebangsaan pada 2019 dan seterusnya Ketua Jurulatih bawah 23 tahun kebangsaan. Persekutuan Karate Malaysia MAKAF mengesahkan 12 atlet mereka yang memenangi pingat pada Sukan C 2021 akan disenaraikan ke dalam program podium. Ia susulan prestasi memberansangkan ke semua atlet tersebut pada kempen Sukan C 2021 di Hanoi. Setiausaha Agung MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad memaklumkan perkara berkenaan selepas mesyuarat Jawatankuasa Kerja yang berlangsung di Majlis Sukan Negara MSN. Semua yang dapat pingat dia masuk podium. I think kita dapat almost lebih kurang dalam 16 lebih. Kita ada kumpulan kita ada 7. Yang tim lelaki kita ada 7. Dan individu situ lelaki saja yang menang pingat seperti Suria, Semendran dan beberapa pingat seperti Perak dan rasa di-including. Maknanya kita lebih pada 10 lah kita dapat. Berita ini sesuatu yang menggembirakan lebih-lebih lagi sebagai persediaan untuk tamasya Sukan C tahun hadapan di Kemboja dan Sukan Asia di China. Dalam pada itu, Datuk Azmi turut memaklumkan 5 atlet kebangsaan bakal digugurkan jika gagal menepati tahap yang ditetapkan oleh MAKAF menjelang hujung tahun ini. Dan atlet ini pun pernah menyumbangkan pingat kepada negara. Tetapi dari segi mental dan persiapan dan juga the athlete is not fit to be in the MAKAF. Kesukaran menjalani latihan di padang yang sesuai menjadi antara faktor yang mengganggu persiapan klub Kuala Lumpur City, KL City FC. Perkara itu disuarakan Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA, Khalid Abdul Samad dalam satu sidang media siang tadi.
Menurut beliau, syarikat swasta yang diamanahkan untuk menyelenggara Stadium Kuala Lumpur G Ceras didapati gagal menunaikan tanggungjawab dengan baik. Ianya digunakan dengan begitu begitu kerap oleh pasukan-pasukan bola sepak yang lain kerana pihak syarikat swasta ni dia nak dapatkan pendapatan, dia sewakan sampai 6-7 tim main, ya, dan kita sendiri nak adakan latihan terhad, kita terpaksa adakan latihan kita hanya di padang di Pudu Ulu, ya. Dari segi dia punya penyelenggaraan, pengurusan, semua bagi pandangan kami tidak memuaskan dan tindakan repair dilakukan oleh kami dan kami ada bukti-buktinya. Jelas beliau, ketiadaan padang yang sesuai untuk latihan akan menyebabkan kecederaan kepada pemain dan ia terjadi kepada kapten pasukan Paulo Josue yang terpaksa direhatkan sebelum ini akibat cedera ketika berlatih di padang Pudu Ulu. Khalid sekali lagi berharap agar venue tersebut diserahkan semula kepada pihak berkepentingan seperti KLFA dan KLCTFC demi kemajuan kelab berkenaan. Baik, ini perkembangan sukan luar negara. Aksi pramusim Kelab Liga Perdana Inggeris, Manchester United memulakan kempen dengan kemenangan bergaya 4-0 menewaskan Liverpool pada aksi yang berlangsung di Stadium Raja Manggala, Bangkok. Dalam perlawanan tersebut, barisan pemain terbaik yang diturunkan, Erik ten Hag, dilihat mendominasi aksi babak pertama dengan meledak 3 jaringan menerusi Jadon Sancho, Federico Rodriguez dan Anthony Martial. Memasuki separuh masa kedua, anak buah Jurgen Klopp cuba untuk bangkit, namun beberapa percubaan mereka berjaya dinafikan penjaga gol United, David De Gea. 8 jentera pertahanan Liverpool ketika perlawanan berbaki 30 minit membuka ruang buat United melakukan serangan balas bagi mendapatkan jaringan keempat menerusi Facundo Pellistri. United akan terbang ke Australia untuk meneruskan kempen jelajah pramusimnya. Baik, ini pula cerita mengenai legenda Manchester United Wayne Rooney. Bekas penyerang The Red Devils itu telah diumumkan sebagai ketua jurulatih baharu kelab DC United yang beraksi di Major League Soccer Amerika Syarikat. Rooney yang pernah beraksi untuk kelab tersebut pada 2018 hingga 2019 akui tugas kali ini lebih mencabar buatnya apabila perlu membantu kelab berkenaan meraih kejayaan. Ketika ini DC United hanya mencatat 5 kemenangan, 10 kalah dan 2 seri untuk mengumpul 17 mata berkongsi kedudukan terakhir dalam senarai 28 pasukan. Pengalaman Rooney sebagai jurulatih Derby County akan dimanfaatkan sebaiknya oleh bekas penyerang United itu. Dalam pada itu, pengerusi bersama DC United, Jason Levine, menyifatkan Rooney seorang legenda bola sepak dan salah seorang pengurus baharu yang paling dinamik. Beralih ke perkembangan Tour de France, pelumba Denmark Magnus Cort Nielsen berjaya menawan peringkat ke-10 perlumbaan melibatkan jarak sejauh 148.5 km dari Morzine ke Mavesh. Cort Nielsen disaingi hebat pelumba Australia Nick Scott sehingga ke garisan penamat yang mana keputusan terpaksa ditentukan menerusi photo finish. Ini merupakan kemenangan kedua Nielsen dalam Tour de France selepas 2018. Tempat ketiga milik pelumba Sepanyol Luis Leon Sanchez. Jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan perlumbaan pula masih kekal di sarung penyandang juara. Tadej Pogacar yang tiba di garisan penamat 9 minit kemudian. Perlumbaan tersebut turut terganggu apabila sekumpulan aktivis iklim cuba menghalang para pelumba kira-kira 36 km sebelum penamat. Namun, situasi tersebut berjaya dikawal pihak berkuasa tempatan. Baik, dan ini perkembangan tenis terbuka Sweden. Bintang Austria, Dominic Thiem, melakar sejarah tersendiri dalam kariernya apabila berjaya menamatkan kemarau 14 bulan tanpa kemenangan dalam aksi jelajah ATP. Bekas juara terbuka Amerika Syarikat itu mempamer aksi cemerlang menerusi kemenangan 3-6, 6-1, 7-5 menewaskan Emil Ruusuvuori dari Finland. Kemenangan itu membolehkan tim menempah slot persaingan 16 terakhir yang dijadual berlangsung esok.
Dalam aksi pusingan pertama, tim dilihat bermula perlahan apabila membenarkan lawannya untuk meraih kemenangan pada set pertama. Bagaimanapun, pemain Australia itu mula mempamerkan kebangkitan untuk mendominasi aksi set kedua dan seterusnya. Tim juga lebih banyak memanfaatkan kesilapan dilakukan Russuvori dalam perlawanan tersebut. Selepas ini, tim bakal bertemu pemain Sepanyol Roberto Bautista Agut bagi merebut tempat ke suku akhir. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 13 Julai 2022. Saya Syarul Islam, salam sukan untuk semua dan salam keluarga Malaysia. Pengalaman menaiki pesawat adalah perkara biasa. Tetapi kalau pesawat yang dinaiki skrunya tercabut, itu luar biasa. Selamatkah pesawat itu sampai ke destinasi? Saksikan dalam hashtag. Seorang penumpang ketakutan selepas merakam visual skru sayap kapal terbang dinaikinya tercabut. Ketika itu pesawat berada pada ketinggian lebih 10,000 meter di udara. Mujur, tiada kejadian tidak diingini berlaku dalam insiden pada 7 Julai lalu itu. Menurut Twitter Byron Wan, ketika kejadian, pesawat dalam penerbangan dari Beijing ke Hengyang. Masih mengenai pesawat, kali ini gara-gara seekor biawak melintas, juruterbang sebuah pesawat terpaksa menangguhkan penerbangan. Tindakan diambil kerana enjin pesawat itu cukup kuat untuk menyedut biawak tersebut. Jika terjadi, ia berisiko membahayakan penerbangan. Video dimuat naik di TikTok @Sandy Adi yang tular di media sosial. NASA mendedahkan satu imej berwarna alam semesta yang dirakam melalui teleskop angkasa James Webb. Teleskop direka khas untuk menjalankan kajian astronomi inframerah yang mampu memfokuskan sesuatu objek dalam jangka masa lama tanpa mengira jarak. Teleskop dilancarkan ke angkasa lepas buat kali pertama dan berjaya merakam imej alam semesta yang dipenuhi warna. Saudara, berita perdana edisi 13 Julai 2022 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua
barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Jangan pernah engkau mencoba. Inklusif pada kali ini akan memberikan suluhan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan kita tahu kepentingan institusi ataupun entiti ini dalam usaha untuk membina daya keusahawanan dalam kalangan masyarakat di kala mana kita berdepan dengan cabaran ekonomi yang berleluasa, dan kita melihat inflasi sebagai satu cabaran yang besar, begitu juga krisis dunia. Kesemuanya ini akan dibahagikan kepada dua aspek. Yang pertama, kita bercakap tentang keusahawanan dan disusuli pula tentang pembangunan koperasi. Jadi tidak lain tidak bukan tetamu inklusif pada kali ini adalah Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yang Berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar. Tan Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed sudi menyebut saya. Ya, terima kasih kerana bersama kami pada waktu ini. Ketika mana ramai Tan Sri yang melihat bahawa perniagaan sebagai satu solusi, tetapi kita juga tahu 2 tahun berdepan dengan PKP, ekonomi ditutup, kemudian disusui pula dengan ancaman banjir sebelum ini. Ya. KUSKOP kementeriannya melihat ancaman ini. Mungkin kita bermula di situ. Yang pertama saya kena bagi tahulah kementerian dulu Medak. Sekarang dah tukar nama KUSKOP. Okey. Kementerian Usahawan dan Koperasi. Macam mana yang Tuan Syed cakap tadi, memang sekarang ni cabaran kita cukup kuat. Pertama, kita PKP 2 tahun. Bila COVID-19. Kemudian baru nak selesai masalah COVID, datang pula banjir melanda. Banjir dah selesai, sekarang ni pula kita menghadapi fasa yang ketiga pula, cabaran kita, kenaikan harga barang-barang. So 3 perkara ni eloklah kalau kita bincang bagaimana KUSKOP memberikan peranan untuk membantu keusahawanan. Baik, yang pertama waktu kita PKP dulu. Bila PKP dulu, kita telah pun membuat perancangan sebenarnya. Perancangan bagaimana kita nak membantu usahawan yang ketika itu, kalau kita lihat bahawa ramai yang terkesan ni ialah usahawan yang dipanggil mikro. Sebab dalam keusahawanan dia ada 4 kategori. Satu dia panggil informal. Usahawan informal ni artinya usahawan berniaga tepi jalan, daripada rumah, tak ada lesen perniagaan, itu informal. Yang kedua mikro. Mikro ni yang pendapatan perniagaannya bawah 300,000 setahun dan pekerja tak lebih 5 orang. Kemudian kita ada kecil dan juga sederhana. Baik. Bila kita PKP dulu yang terkesan semua grup ni, semua 4 kategori ni terkesan. Jadi apa langkah kita buat? Okey, langkah yang kita buat yang pertama, tentang mana yang kita tahu bahawa kerajaan telah memperkenalkan moratorium. Moratorium kita di bawah kementerian saya saja, tak silap saya dekat 5 bilion kita bagi moratorium. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari jalan bagaimana kita nak menjadikan peluang-peluang keusahawanan. Peluang keusahawanan, sebab itu kita memberikan penekanan pada masa itu untuk kita memberi peluang kepada bekal-bekal graduan dan juga mereka-mereka yang diberhentikan kerja kerana KUSKOP. Kemudian dalam masa yang sama, untuk kita nak permudahkan pinjaman, kita telah umumkan bahawa untuk mendapat pinjaman perniagaan ini, kita tidak ketepikan SITOS, ketepikan SEKRIS, yang mana peruntukan daripada pinjaman itu walaupun diuruskan oleh bank, tetapi duit itu duit kerajaan. Itu yang kita kata no SITOS, no SEKRIS. Jadi itulah di antara dan beberapa langkah lagi yang telah pun kita ambil. Dan juga saya juga beri arahan no legal action can be taken. Mana-mana yang tak bayar hutang semua inilah. Jadi alhamdulillah kita lihat bahawa
mereka sekarang ni sedang bangkit lah. Dia bangkit semula. Tiba-tiba datanglah banjir. Bila datang banjir, kita tahu di bawah kerajaan keluarga Malaysia, di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri kita, yang amat prihatin mengenai masalah rakyat ini, maka dia telah berikan berbagai-bagai bantuan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam banjir, seperti RM1,000, repair rumah dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita juga jangan lupa bahawa usahawan juga terkesan. Kerana bila saya turun padang, saya tengok sendiri bagaimana gerai hanyut, bagaimana workshop, mesin rosak dan sebagainya, peti air rosak bila air masuk. Jadi setelah itu saya berbincang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang Berhormat Menteri memang memahaminya dan dia amat prihatin, dan kabinet telah bersetuju untuk mangsa usahawan usahawan masa banjir ini juga harus diberikan bantuan segera. Maka kerajaan telah meluluskan sebanyak 200 juta. 50 juta untuk dibagi geran. Geran kepada usahawan informal dan juga mikro. Di mana usahawan ini telah diberikan 3,000 sekaligus lah. 3,000 secara tunai. Geran kita bagi bantuan 3,000, itu sebanyak 50 juta. Hampir dekat lebih 20,000 lah yang ada yang dapat manfaatnya. Kita bagi lebih 50 juta. Tekun terpaksa guna duit dalaman untuk membantu mereka. Itu kita dah selesai. Kemudian kita juga telah pun 150 juta lagi. Dia bagi 150 juta untuk 150 untuk informal dan mikro, 100 juta lagi untuk IKS. IKS ni kita tak bagi grant. Kita bagi pinjaman 100,000. 100,000 secara kita tuan bagi dalam sum 100,000, di mana 100,000 yang kita bagi ni no interest. Dan juga bayaran yang dibuat pinjaman tersebut tahun hadapan baru bayar balik. Jadi ini di antara langkah-langkah yang kita cuba bantu usahawan, dan juga saya juga telah minta supaya red tape dikurangkan. Kalau kita nak mohon permohonan dulu jadi mengisi 7 borang, saya kata 2 borang cukup. Tak perlu nak isi borang banyak-banyak. Jadi itulah beberapa langkah yang kita ambil, dan alhamdulillah saya tengok peruntukan-peruntukan yang diberi oleh kerajaan sekarang ni dah selesai. Dah habis dah pun. Tan Sri menyebut 3 serangkai cabaran tadi. Yang pertama 2 tahun PKP, disusuli pula dengan banjir. Dan Tan Sri juga menyebut soal kenaikan harga barang. Jadi KUSKOP bagaimana pula dalam aspek yang menaikkan harga barang? Bila kenaikan harga barang ini, agensi yang boleh membantu rakyat untuk mengatasi mengurangkan beban rakyat ialah koperasi. Boleh cakap koperasi ya? Boleh. Koperasi. Baik, koperasi ini kita lihat koperasi yang terlibat dengan ternakan ayam sebagai contoh. Ada 15 koperasi yang boleh menghasilkan dekat 42 juta ayam. 42 juta ekor ayam. Dan juga ada koperasi-koperasi yang terlibat di dalam pertanian. Jadi kerana itu kita telah minta supaya koperasi-koperasi yang terlibat di dalam bidang-bidang sektor pertanian ini yang mengeluarkan hasil-hasil agro makanan naklah diberikan bantuan seberapa segera. Jadi daripada segi pinjaman koperasi daripada 10 juta naik sekarang 30 juta dah boleh pinjam. Dan juga baru-baru ni bila kerajaan umumkan ada 500 juta 500 juta yang disediakan oleh Bank Negara untuk membantu dalam sektor agro makanan ini. Termasuklah saya minta koperasi juga layak untuk memohon. Selain daripada syarikat-syarikat, sebab koperasi ini dia tak berdaftar dengan syarikat. Dia tak berdaftar dengan SSM. Dia hanya berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yang ini juga kita akan telah boleh koperasi boleh memohon direct kepada pihak kerajaan. Kemudian kita juga tubuhkan selain daripada agro makanan ini tadi, bidang-bidang pertanian, kita juga nak tarik jalan bagaimana kita nak mengurangkan peranan orang tengah. Macam jihad, macam dulu yang Berhormat Menteri pernah kata berjihad memerangi orang tengah. Baik, saya lihat bahawa salah satu kadang-kadang barang ini kadang ada orang tengah. Jadi itu koperasi saya minta memberikan peranan untuk
menggantikan peranan orang tengah dengan cara biarlah koperasi sendiri yang menjadi dan menubuhkan DC ini, pusat pengumpulan dan juga penyebaran, pengedaran dan pengedaran. Jadi sekarang ni kita dah minta, kita selama kita ada lebih kurang 28 DC. Apa peranan DC ni? Dia ni kena ambil barang direct daripada pengeluar-pengeluar. Kalau dia nak import barang pun, dia import direct. Dan daripada situ nanti, bila dia letak kat pusat pengumpulan ni nanti, maka lepas ini, ke mana dia nak hantar barang ni, maka itulah kita hantar ke Koopmat. Di mana yang berhormat Perdana Menteri sendiri telah pun melancarkan Koopmat ini, kerana Koopmat ini yang kita buat desain yang baru, warna merah putih. Koopmat, di mana kita nak kenali. Kita nak jadikan promosi ini. Siapa nak barang murah, datanglah kepada Koopmat. Mungkin ada beberapa barang-barang penting. Kenapa? Kerana sebenarnya ramai juga rakyat mungkin tak tahu bahawa kerajaan juga ada memberikan macam peruntukan subsidi barang-barang untuk barang-barang melalui koperasi. Tak silap saya dapat 3 juta. Jadi dengan peruntukan yang kerajaan bagi inilah, maka kita akan salurkan kepada Koopmat-Koopmat ini, di mana barang-barang di kedai Koopmat ini, kerana kita bagi dia subsidi, dia naklah menjual barang lebih murah daripada harga pasaran di luar sana. Jadi kita cuba nak memberikan satu pendekatan, satu gambaran bahawa kerana harga murah, carilah Koopmat. Jadi kita harap dengan adanya peranan koperasi, dengan adanya kita cuba membentuk daripada segi pertanian, sektor koperasi yang terlibat dalam sektor pertanian. Kemudian kita ada pusat DNC kita sendiri, pusat pengumpulan dan juga pengedaran sendiri, dan kita ada kedai kita sendiri, Koopmat kita sendiri. Maka kita harap akan dapat meringankan beban rakyat dan kita dapat memberikan harga keperluan rakyat dengan lebih murah daripada harga di luar sana. Tan Sri, saya melihat idea tentang Koopmat ni saya anggap sebagai facelift, memberikan wajah dan nafas baru kepada agenda koperasi kita. Sejauh mana ia telah dilaksanakan dan apa sasarannya dalam mungkin RMK 12 ataupun menjelang akhir tahun ini? Dia sebenarnya kalau kita tengok koperasi ni banyak. Kita ada Koopmat sebagai contoh. Kita ada macam-macam koperasi kita ada. Tapi kita nampak macam kurang penyelarasan. Jadi untuk kita selaraskan perkara ini, koperasi-koperasi macam kata Angkasa, dia ada kedai dia sendiri, koperasi. Koperasi Felda, dia ada kedai dia sendiri. Dan banyak koperasi-koperasi memang ada kedai dia sendiri. Malah di sekolah pun ada juga koperasi. Jadi kan itu, Suruhanjaya Koperasi Malaysia saya telah menubuhkan dipanggil satu federasi. Federasi ini ialah dia tubuh satu jawatan kuasa federasi. Katalah federasi dipanggil federasi untuk barang-barang runcit. Jadi koperasi ini nantilah yang akan panggil. Mana koperasi-koperasi yang sudah terkenal lah. Contoh macam yang agak hebat juga Koop Makmur sebagai contoh. Dia pun Koop Felda. Banyak yang dah ada kedai-kedai ni. Sekarang ni saya minta diorang duduk bincang, kita nak kena selaraskan bagaimana semangat koperasi ini kita dapat tanamkan, kita tolong-menolong. Kalau kata boleh jadi koperasi ini dia ada kelebihannya barang-barang tertentu. Jadi bila ditubuhkan federasi ini, dan untuk federasi ini juga kita bagi juga peruntukan untuk mereka memulakan program-program mereka supaya dengan adanya federasi ini mereka dapat selaraskan oleh kedai-kedai koperasi ini di bawah satu nama baru yang nama Koopmat. Jadi untuk tahun ini kita punya KPI kita kurang-kurangnya kita nak tumbuhkan 500 koperasi dan juga kita juga nak tekankan juga koperasi masjid. Kerana kita tahu masjid dalam negara kita ni dekat 6,000 lebih kalau saya tak silap. Tapi yang ada lebih kurang 400 koperasi saja. Jadi tak sampai 10% masjid ada koperasi. Now kita punya sasaran kita kalau boleh kita nak
tubuhkan kurang-kurangnya lebih kurang 300 koperasi di mana masjid, yang di mana bila koperasi di masjid ini ada, boleh juga dijadikan satu platform untuk membantu rakyat mendapat barang keperluan yang lebih murah daripada pasaran di luar. Ya. Tan Sri, agenda koperasi ini sudah 100 tahun dalam konteks negara kita, dan saya lihat agenda koperasi ini dekat dengan hati Tan Sri. Tetapi dalam waktu yang sama kita melihat bahawa tempoh yang lama itu sepatutnya kita boleh lebih memajukan koperasi ini. Cabaran di dalam cuba memacu dan memajukan koperasi ini dari kacamata Tan Sri, apa cabaran sebenarnya? Saya tengok koperasi kita ada. Saya ingat dekat 14,000. Ahli kat 7 juta koperasi. Tapi biasalah. Koperasi ini ada koperasi yang hebat. Ada koperasi yang orang kata sederhana, ada koperasi yang hidup segan mati tak mau, ada koperasi nak kata mati kubur tak ada. Ada begitulah kita ada. Sekarang apa kita buat kajian balik, kita lihat, tetapi pada prinsipnya kalau kita lihat dividen every year, saya tengok nak dibandingkan dividen yang diberikan oleh lain-lain dana, nak bandingkan koperasi, saya boleh tengok kebanyakan koperasi dia mampu memberikan dividen sampai 6%, 8%. Ada bagi 10%, 15% pada dividen diberi kepada ahli-ahli dia. Jadi kerana itu sekarang ni kita nak gerakkan koperasi ini. Kalau koperasi ini mesti dilihat, dia mesti boleh bersaing dengan sekat-sekat swasta. Bukan lagi third force, kalau boleh. Sebab kita lihat dalam bidang pertanian sebagai contoh, ada koperasi kita ada lebih 1,000 hektar tanah yang kata ternakan ayam. Kemudian ada juga koperasi kita yang ada kilang sendiri yang mengeluarkan produk-produk makanan. Jadi semua ini nanti kita kena selaraskan, yang saya kata kita tubuhkan federasi-federasi ini supaya kita nak selaraskan. Mudah-mudahan 100 tahun koperasi kita ditubuhkan, koperasi ini akan menonjol. Sebab dalam koperasi ini kalau kita lihat, bukan saja kita ada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, kita ada IKMA, Institut Koperasi Malaysia, yang mana siapa yang jadi lembaga pengarah sesuatu koperasi, dia kena wajib mengikuti kursus-kursus ini. InsyaAllah boleh kita bantu. Dengan kayanya model koperasi ini, mungkin ada bentuk koperasi yang wajar kita wujudkan yang belum ada dalam Malaysia. Secara ringkas dari kacamata Tan Sri. Saya tengok koperasi sekarang ni kita pertama nak permudahkan dia, kita telah kurangkan syarat jadi ada koperasi. Dulu nak jadi ada koperasi 50 orang minimum. Now 20 boleh. Jadi siapa yang boleh tubuhkan koperasi? Saya tengok sekarang ni koperasi family. Kalau Tuan Syed ada family, bolehlah tubuh koperasi Haji Syed. Hanya 20 orang saja. Kalau gerada nak tubuh lagi, tak silap saya hanya 5 orang dah cukup boleh tubuh koperasi. Kemudian kita lihat banyak sekarang ni kaki tangan kerajaan, dan juga kadang pekerja-pekerja. Kalau dulu dia orang ada union sebagai contoh, juga boleh diwujud boleh tubuhkan koperasi. Ya, jadi ada kaedah yang boleh diperkaya dan diperkasa untuk pembentukan koperasi ini. Nanti menyusul bersama Tan Sri lagi, kita akan mula melihat kepada elemen keusahawanan, e-dagang dan seumpamanya. Ini kesempatan yang sangat berharga. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri 20 minit bersama kami, dan teruskan kesihatan anda untuk inklusif yang berikutnya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.